balik. Kita check balik berapa orang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok slide seterusnya nak. Okay, kandungan PDPR kita ni 3 Mac ataupun bahasa Melayu dia 3 Mar lah. Bermula sekali awak kena tahu tajuk dengan kemahiran apa yang kita nak sentuh hari ni. Lepas tu cikgu akan masuk pengenalan supaya kita boleh lebih faham untuk pembelajaran hari ni. Lepas tu kita akan tengok teknik mendeklamasi saja. Lepas tu cikgu akan terang kat kamu Komsas. Kamu sekolah rendah belum ada Komsas, betul tak? Betul cikgu. Okay, setakat kamu tahu tak apa tu Komsas? Komsas setakat kamu dah tahu tak? Belum lagi kan? Okey. Seterusnya cikgu akan terang gaya bahasa kat dalam Komsas tu ada sinkof dengan repetisi. Semua ni sangat menarik dan terakhir kita akan semak sama ada kita faham tak semua ni dalam penilaian cikgu lah insya-Allah. Okey, pembelajaran hari ni macam biasa yang sangat penting pembelajaran kita belajar ni pembelajaran bermakna lah. Pertama, kita tingkatkan kemahiran mendeklamasi saja. Nampak mudah tapi kalau tak ada ilmu, kita akan buat satu kesalahan dan berulang lah. Seterusnya kita tingkatkan daya pemikiran kita. Kita nak teliti gaya bahasa yang ada kat dalam sajak. Lepas tu kita tingkatkan nilai dalam diri kita ni. Berhemah, lepas tu bersahabat dengan manusia dan semua hidupan lah insyaAllah. Okay, sedia lah. Kita masuk yang pertama iaitu tema. Bahagian 1 itu tema tajuk dengan kemahiran. Okay, tema kita beringat supaya selamat. Okay, unit 3 sayangi nyawa anda, sahabat sejati. Okay, macam mana sahabat sejati boleh buat bagi beringat supaya kita selamat lah? Anis, ada tak? Bagaimana kawan boleh membantu kamu selamat? Akilah? Macam mana kawan boleh membantu kamu supaya kamu ni selamat? Okay, contohnya kawan akan memperingati kita supaya menjaga kesihatan, jaga daripada bahaya dan sebagainya lah. Okay, tu kena ada sahabat sejati. Jadi hari ni apa yang kita nak capai, kita kena boleh mendeklamasi saja dengan betul dan tepat. Seterusnya menariklah. Lepas tu kita kena kenal 2 singkatan kata dan pengulangan kata. Singkatan kata dan pengulangan kata ni ialah gaya bahasa yang ada kat dalam sajak. Siapa tu tanya-tanya gaya bahasa apa tu ya? Nanti untuk slide seterusnya kita akan jelaskan dia. Okey. Kita tanya mula-mula untuk bahagian 2. Sekarang kita masuk bahagian 2. Okey, kita ada sahabat tau. Siapa sahabat? Okey, bagi Akilah, siapa sahabat Akilah? Akilah dengar suara cikgu kan? Okey. Apa sahabat Akilah? 3 orang cikgu. Okey, nama? Boleh share? Ain, Adila, okey. Huda. Okey, nama sahabat kamu sama dengan nama sahabat cikgu, Siti Nur Adila Harun. Okey. Anis ada? Kamu siapa sahabat kamu Anis? Okay, mungkin line Anis tak okey. Okey, selalunya kita tahu sahabat kita dan kita yang bagi status dekat kawan kita tu. Betul ke ni sahabat kita? Betul tak Akilah? Okey, sekarang ni ada tak situasi di mana ada peristiwa yang kamu kenal dengan sahabat kamu? Maksudnya kamu mesti teringat je. Kamu pernah contohnya kamu sedang hadapi sesuatu peristiwa, muncullah kawan kamu. Kawan kamu buat apa kat kamu masa tu? Cik Akilah, ada tak satu situasi yang kamu tak boleh lupa lepas tu ada sahabat kamu? Ada tak? Tak ada cikgu. Betul ni? Tak ada? Contoh, nak datang sekolah nanti, kawan-kawan kamu ikut tak nanti? Sama tak? Sama sekolah tak? Ya. Sama sekolah. Okey, mesti ada peristiwa nanti. Kalau kamu datang sekolah seorang-seorang rasa macam mana nanti? Tak ada sahabat kamu ikut.
Ya. Rasa apa? Rasa sedih sikit kan? Okay. Ya. Sekarang cikgu nak share satu video. Kamu sedia nak? Kat sini dia tak naik lagi video tu. Allah Akbar. Okay, cikgu share kat sini. Moga ada. Okay, cikgu sekejap ya. Cikgu share kat link lain. Okey dah. Wah senang. Angin tak keluar tau. Sedia nak? Cikgu record video tau ni. Masuk pun kat apa kita baru. Zoom yang cikgu buat tu dia. Seorang dia masuk. Okay, kamu fokus dekat video ni tau. Baru kamu faham nanti. Okey. Tadi kamu nampak kan apa? Video tadi yang Kila dia berkaitan dengan sahabat. Sahabat dia binatang lah. Tapi yang terakhir sekali nampak dia takut kawan dia hilang kan. Sebab kawan dia selalu bantu dia, sama dengan dia. Lepas tu rupanya situasi tu tak di sebalik tu lah. Kalau kita faham sahabat ni ialah orang yang selalu ada semasa susah, semasa senang. Okay, sekarang ni cikgu nak masuk kepada tajuk ni. Jadi cikgu nak timbulkan persoalan dekat kamu. Jadi cikgu nak share satu lagi video kat kamu tapi video ni terlalu singkat. Kamu sedia nak? InsyaAllah.
Okey, kamu boleh faham tak kalau bahasa luar? Bukan bahasa Melayu. Faham tak? Bahasa apa? Boleh Bahasa cikgu? bahasa Indonesia sikit. Okey, ikutlah. Boleh. Faham je bahasa Indonesia kan? Ya. Hmm. Sedia, Indonesia sekarang. Kalau ada iklan tu minta maaf lah kan. YouTube ni kadang-kadang ada iklan. Ni dia ada iklan. Aku bagi habis iklan baru cikgu share dekat kamu. Okey. Aku akan start share dekat kamu. Okay, nampak skrin kan? Okey, sedia? Nampak cikgu? Jambu. Pak, jambunya pak. Gema? Awin kan? Gila, kapan pulangnya? Baru kemarin. Udah sukses lu ya sekarang? Aja. Sekarang jualan jambu. Iya nih, semenjak orang tua gue udah nggak ada, gue cuma bisa usaha jualan jambu. Belum lagi gue harus hidupin adik gue yang masih kecil. Bang, ada lapar. Udah ada makanan belum ya, Bang? Belum ada, Leh. Kalau kalian mau makan, ya abang harus kerja dulu. Ya udah abang kerja dulu ya. Yaudah deh, gue beli semuanya. Wah, serius, Game? Wah, makasih banyak loh. Ya udah nih. Ini nggak kebanyakan. Ambil aja. Hitung-hitung bantu teman. Wah, kalau gitu makasih banget, Game. Ya udah, gue pulang dulu ya. Gue pengen beli makan dulu buat adik gue. Assalamualaikum. Game! Kamu saya pecat. Pergi kamu dari sini. Bapak harus menyelesaikan biaya administrasi dulu, baru kita bisa menjalankan operasi. Tapi apa nggak ada keringanan Pak buat saya? Ambil aja. Hitung-hitung bantu teman. Okey, tadi kamu nampak video tu, nampak kawan dia ni walaupun dia susah, dia membantu kawan dia yang susah juga. Dia tak cerita pun susah dia kan. Okay, ni situasi sekarang ni kita nak masuk tajuk hari ni, tajuk yang berkaitan dengan sahabat tapi dalam bentuk sajak. Jadi untuk sajak ni kita kena faham betul-betul perasaan apa yang kita kena guna untuk bersajak. Jadi untuk video tadi tunjuk perasaan kamu dah banyak perasaan ke arah sahabat dah kan sekarang ni kan. Lepas tengok 2 video tu, betul tak? Betul cikgu. Okey, kamu ada tak sahabat yang sanggup bantu kamu walaupun dia susah? Ada tak? Mesti ada kan? InsyaAllah ada. Okey, kita teruskan. Sekarang ni cikgu nak tunjuk kat awak teknik macam mana kita nak lafaz sajak. Sebab tajuk kita lafaz sajak. Dan bila akhir pembelajaran awak dah kena boleh melafaz sajak atau mendeklamasi sajak. Melafaz sajak tu maksudnya mendeklamasi sajak lah kan. Okey. Melafaz sajak dalam bahasa Melayu kita panggil mendeklamasi sajak. Dan dia ada cara dia. Okey. Contoh kalau nanti PT3 kamu ada ujian lisan. Kalau ujian lisan tu ada tajuk sajak. Kamu kena baca sajak. Jadi kamu kena baca dengan intonasi yang betul baru kamu akan dapat markah yang elok. Akilah dapat ke benda macam tu? Akilah faham? Faham Okay. cikgu. InsyaAllah. Okey. Mula-mula sekali, pertama sekali kamu kena memahami makna. Memahami makna sajak tu. Kita tengok sajak, kita baca sekali. Okey. Sajak ni dia bahasa Melayu yang dah moden yang kita guna sekarang. Jadi dia mudah faham berbanding syair. Syair, pantun yang tu susah sikit nak faham sebab bahasa Melayu tu bahasa Melayu zaman dulu-dulu tu. Okey. Bila kita baca sajak, kita akan tahu makna. Jadi kita akan tahu perasaan apa yang dibawa oleh penulis sajak tu. Jadi bila dah tahu perasaan tu, kita akan ke bahagian kedua ni. Kita akan menggunakan perasaan tersebut melalui
gerak tubuh ataupun nada. Maksudnya bila orang bersajak ni, dia akan tunjuk body language dia ataupun bahasa badan. Bahasa badan dia kalau dia sedih macam mana. Kalau dia bersemangat macam mana. Okay, lepas tu dia akan keluarkan nada suara ataupun intonasi suara yang bersesuaian mengikut perkataan yang ada kat sajak tu dan emosi yang disampaikan dalam perkataan yang ada kat dalam sajak. Okay, sekarang kita nak tengok bahagian ketiga Akilah. Okay, bahagian ketiga cikgu nak minta kamu baca. Okay, kamu baca dulu dalam keadaan senyap dulu dalam masa 1 minit. Bahagian ketiga ni bagi kamu faham dulu. Dipersilakan Akilah. Baca dulu. Kalau dah bagi tahu tau. Dah cikgu. Dah, okey. Sekarang kamu cuba baca bagi cikgu dengar. Okey, start pada nada sampai suara agak rendah ni. Jadi silakan. Nada ada yang seperti berikut mengikut bersesuaian dengan perkataan dan perasaan. Okey. Berhenti sebentar untuk bernafas atau biasanya pada koma atau di tengah baris. Ya. Yang kedua, berhenti agak lama atau biasanya koma di Yang ni di akhir baris. akhir baris yang masih berhubungan artinya dengan baris berikutnya. Okey, awak faham ke yang Ketiga. tu? Faham? Kiranya ada sambungan cerita untuk baris yang akan dibaca nanti kan? Okey, Ya. teruskan. Yang ketiga, berhenti lama sekali biasanya pada titik baris terakhir atau pada penghabisan puisi. Okey, Hijaan minta maaf. Pada titik terakhir baris berhenti lama sekali biasanya pada titik baris terakhir. Maksudnya bila baris terakhir tu titik kan berhenti lama ataupun penghabisan puisi. Puisi tu maksudnya sajak lah. Okey. Yang seterusnya suara. Keempat, suara perlahan sekali seperti berbisik. Yang seterusnya Suara perlahan sahaja. perlahan saja. Yang seterusnya Suara keras sekali seperti berteriak. okey, kan cikgu teruskan. Lepas tu tekanan kata pendek sekali. Contoh saya saja. Saya. Okey. Seterusnya tekanan kata agak panjang seperti saya. Macam tu kan. Tekanan kata agak panjang sekali. Panjanglah. Panjang saya. Ataupun tekanan suara meninggi seperti saya. Macam orang guna tekanan suara semasa bersajak merdeka kan. Lepas tu tekanan suara agak rendah. Contohnya seperti sajak yang sedih lah. Saya ke bawah saja. Okey, sekarang kita akan tengok sajak hari ni iaitu sajak sahabat sejati lah. Tajuk sajak ni ialah tajak sahabat. Okey, sajak ni ada kat dalam buku teks. Tapi cikgu tak nak tunjuk buku teks tu. Cikgu tunjuk skrin ni saja tau. Okey, sebelum tu kita kena guna teknik ni lah untuk kita deklamasi sajak ni. Jadi yang pertama sekali kita kena buat apa Akilah? Kita kena baca dan fahami makna. Betul tak? Okey, jom kita baca dulu sajak ni. Baca dulu bagi kita faham makna dulu. Okay. Kita baca dalam biasa dulu, dalam nada biasa. Sahabat, insan yang mesra, insan yang mulia, ku sanjung budimu, ku sanjung pekertimu, ku kenal jasamu, ku bahagia bersamamu. Sahabat, kau lindungiku, bebas dari buli, bebas dari jenayah, bebas dari fitnah, demi silaturahim, demi nusa bangsa. Tidak leka kita, tidak lena kita di buana sandiwara. Okay, awak cuba baca rangkap renggan yang terakhir. Sahabat,
Kau obor cahaya sanubariku, setiamu membimbing rakan, penuh hemah berwawasan, telusuri denai kehidupan. Terima kasih sahabatku. Okey, yang tu kita baca dengan nada biasa. Sekarang ni kita dah faham makna dia. Itu berkenaan dengan sahabat. Dia marah kat sahabat dia ke dia nak buat apa? Akilah kat sahabat dia ni. Berdasarkan saja ni. Nak sayang sahabat dia. Sayang sahabat. Maksud nada kat sini perlu nada tinggi tak agak-agak? Sesuai tak kalau sayang bernada tinggi? Tak sesuai. Tak sesuai. Okey. Lepas tu kalau sahabat ni mesti ada suasana nada yang apa? Yang sedih-sedih sikit kan. Contoh bila bebas dari buli, bebas dari jenayah tu kan. Bebas daripada fitnah. Zaman sekarang fitnah terlalu banyak kan. Terutama dalam Ya. dalam media sosial kan. Okey. Ya. Yang kedua, kita menggunakan perasaan tersebut untuk gerak tubuh kita. Contoh nak sebut sahabat, gerak tubuh kita lebih kepada gerak tubuh yang perlahan, tidak terlalu bersemangat. Contoh kalau ada perkataan demi nusa dan bangsa tu, kita baru gerak tubuh kita nampak bersemangat. Okay. Seterusnya nada pula. Sama nada kita ikut bersesuaian. Okey, yang kita nak guna tekanan suara nanti ada yang bahagian panjang, ada yang bahagian pendek. Okey, kita cuba nak? InsyaAllah. Awak kena cuba baru sampai objektif pembelajaran hari ini. Kita cuba perenggan pertama dulu. Kamu kena pastikan nada apa kamu nak guna siap-siap. Kat mana kamu nak berhenti. Contoh kat hujung perkataan kan, berhenti. Ya. Lepas tu ada yang kamu nak panjangkan ke perkataan dia? Contoh sahabat ke kamu nak panjangkan ke? Okey. Kamu cuba untuk perenggan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Okey, dipersilakan. Nak ambil masa sikit pun tak apa. Sahabat, insan yang mesra, insan yang mulia, ku sanjung budimu, ku junjung pekertimu, ku kenang jasamu, ku bahagia bersamamu. Subhanallah, bagus Akilah. Kerana awak ada nada, awak sampai, awak ada nada, tinggal cikgu tak nampak bahasa tubuh kamu je. Kalau kamu buka kamera, cikgu boleh nampaklah mimik muka kamu. Tak buka kamera tak? Boleh buka kamera? Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, sekarang cikgu akan bagi kat kamu panduan untuk rangkap kedua. Rangkap ketiga kamu cuba balik. Cikgu nak tengok mimik muka. Boleh? InsyaAllah. Kita tengok rangkap kedua nak cikgu mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu boleh tengok mimik muka cikgu tak? Sahabat, kau lindungiku, bebas dari buli, bebas dari jenayah, bebas dari fitnah, demi silaturahim, demi nusa bangsa. Tidak leka kita, tidak lena kita di buana sandiwara. Cikgu guna ni sebab situasi ni tunjuk pengorbanan seorang sahabat. Tu kita kena lebih bernada sedih. Lepas tu kita dia pesanan kawan kita tidak leka, tidak lena akibat daripada buana sandiwara. Buana sandiwara ni maksudnya fitnah perjalanan hidup kat dunia lah, buana sandiwara. Okay, sekarang cikgu bagi 1 minit, kamu cuba teliti dulu perenggan terakhir. Sekejap lagi cikgu nak dengar kamu baca. Okay. Teliti dulu perenggan terakhir. Okay, bersedia? Semangat tau buat yang terbaik, insyaAllah. Okay, cuba. Sahabat, kau obor cahaya sanubariku, setiamu membimbing rakan, penuh hemah berwawasan, telusuri denai kehidupan. Terima kasih sahabatku. Subhanallah. Alhamdulillah, bagus. Okay, kita dah mencapai objektif kita. Kita mendeklamasi
sajak. Sekarang ni cikgu nak terang kat kamu bahagian seterusnya. Bahagian apa Akila? Bahagian gaya bahasa. Tak apa, tak apa. Cikgu okey je. Ada baby Okey, bahagian komponen sastra. Masa darjah 6 tak ada lagi kan komponen sastra tu tau. Okey, komponen sastra ni ialah sebahagian dalam bahasa Melayu. Okey, komponen sastra ni nama singkatan dia ialah Komsas. Tak apa, comelnya, subhanallah. Okey, Komsas ni merujuk kepada komponen sastra, komponen-komponen dalam sastra. Kita belajar dalam bahasa Melayu. Contoh macam komputer, ada komponen-komponen dia kan? Okey, salah satu komponen-komponen dia ialah CPU contohnya kan. Screen kan. Yang ni komponen yang dalam sastra ni adalah yang pertama kita nak belajar ialah komponen gaya bahasa. Dalam gaya bahasa tu ada banyak lagi penjelasan yang kita bila kita belajar kita akan lagi faham sastra tu, lagi faham bahasa Melayu tu. Okey, bahasa Melayu ni bahasa kita tau Akila. Kalau kita tak faham, kita tak boleh nak sampaikan maklumat dengan baik. Sayang kan? Kadang-kadang kita tak hargai pun. Bahasa Melayu biasa je. Jadinya apa yang kita hargai, yang tu lah yang akan bagi kehebatan. Kalau tak hargai memang tak akan bagi kehebatan lah insyaAllah. Okay, sekarang kita tengok balik. Komsas merupakan komponen sastra yang berasal dari perihal membikin cerita ataupun naratif. Maksudnya membikin ialah kita nak cipta cerita ataupun penceritaan. Naratif ni maksudnya penceritaan. Okay. Secara mudahnya komponen sastra merujuk kepada tema, persoalan, watak, pewatakan. Okay, contoh cerita. Dalam cerita ada pelakon dia kan, Akila kan? Kalau kamu tak buka mic pun kamu hangguk orang tu. Okay. Dalam cerita ada watak dia. Lepas tu watak tu dia ada apa yang dia nak sampaikan. Contoh cerita apa nak kita tengok. Awak tengok cerita apa sekarang Akila? Tengok TV tak? Tengok cikgu. Apa cerita sekarang yang kamu tengok? Bagi tahu je. Cikgu okey je insyaAllah. Cerita apa? Cerita movie-movie cikgu. Contoh satu movie. Bahasa Inggeris lah. Apa? Okey. Contoh dalam tu ada pelakon utama dia kan? Pelakon utama tu kadang-kadang kita akan terfikir kenapa dia asyik buat gaya macam ni. Itulah pewatakan yang dia kena sampaikan. Baru cerita tu buat bagi kamu rasa menariknya. Contoh ada cerita buat bagi kita keliru kan sampai akhir. Macam mana jalan cerita ni? Kenapa tak jelaskan? Sebab itulah jalan cerita dia. Akhir sekali rupanya macam ni cerita dia kan. Ada cerita seram. Memang dia akan bawa pewatakan yang menyeramkan. Okay. Kalau macam sajak ni kita kena tahu nada dia. Jadi kita akan tahu macam mana kita nak bawa sajak tu. Okay, itu ialah contoh komponen sastra tu. Komponen dalam sastra yang dalam sajak gaya bahasa dia contoh dia seperti nada dia. Nanti kita akan masuk sinkof, repetisi. Kenapa ada sinkof, kenapa ada repetisi? Okay, cikgu bagi contoh kalau satu komponen dalam sajak ni ataupun dalam sastra tu seperti dalam cerita ada gaya bahasa. Maksudnya penggunaan bahasa dalam cerita tu, dalam sajak tu. Okay. Contoh pertama ada repetisi. Ada sinkof, ada simili, ada metafora, hyperbola dan lain-lain lagi. Repetisi ni yang kita nak belajar hari ni. Sinkof pun yang kita nak belajar hari ni. Jadi cikgu nak terang yang simili dulu. Simili ni perumpamaan. Contohnya kamu nak cakap kamu gembira. Kamu cakap senyum saya bagai cahaya matahari. Maksudnya sangat gembira lah, terang sangat muka kamu itu. Metafora ni perumpamaan dengan nature, dengan flora dan fauna. Contohnya suasana angin seperti Neo melambai, contohlah. Hyperbola ni terlalu
berlebih-lebihan. Contoh saya, Ahmad sedih beribu-ribu tahun. Tu terlalu berlebihan sebab nak bagi cerita tu menarik dan banyak lagi. Okay, jadi cikgu nak terang repetisi dengan singkaf lah ini. InsyaAllah 2 saja dulu. Yang lain kita akan belajar untuk kelas seterusnya. Okay, kita faham dulu yang pertama, singkaf. Singkaf ni ialah singkatan kata. Kenapa singkaf? Sebab ni ialah istilah bahasa Inggeris yang kita guna kat dalam bahasa Melayu. Okay, contoh singkatan kata seperti tak berasal daripada perkataan apa Akilah? Kita selalu guna taklah. Tidak. Betul tak? Tidak. Nak berasal daripada Mahu. perkataan apa? Mahu. Mu. Mahu. Kalau mu, Kamu. kamu. Kalau ku, Aku. aku. Betul. Kau faham singkaf? Kenapa dia guna semua ni? Sebab nak bagi sesuai dengan peristiwa sebenar. Contoh, takkan kita cakap dengan kawan, saya tidak mahu. Saya akan kata, tak mau kan? Macam tu je kan? Itu sastra. Okay. Seterusnya, contoh kerana kau sudah tiada. Kau ni sepatutnya perkataan engkau. Singkatan dari perkataan engkau. Okay. Seterusnya, cikgu bagi repetisi. Repetisi ni berasal dari bahasa Inggeris. Repeat. Dalam gaya bahasa kita panggil repetisi. Komponen sastra, gaya bahasa, repetisi. Itu kita ulang perkataan. Kenapa kita ulang perkataan? Contoh macam sahaja. Sebab nak bagi sampai maksud penyajak tu. Jadi kita ulang banyak perkataan kan? Tu maksud repetisi. Repetisi senang saja. Repetisi ada kita ulang ke awal baris tu. Setiap perenggan awal baris. Kita panggil anafora. Awak ingat A, perkataan A. A kan mula-mula abjad kan? Anafora. Okay, seterusnya ke akhir ayat, akhir baris. Yang tu kalau kita ulang banyak kali, ke akhir baris kita panggil epifora. Okay, insyaAllah. Okay, kita sambung slide seterusnya. Selepas kita faham apa tu singkaf, apa tu repetisi. Singkaf ialah singkatan. Singkatan perkataan aku jadi ku. Kalau repetisi, pengulangan, mengulang perkataan. Contohnya selamanya, ulang lagi selamanya. Setiap rangka ada perkataan selamanya. Untuk slide seterusnya ni, ialah bahagian penilaian. Kita nak tengok kita dah tahu tak cara awak deklamasi saja. Sama ada awak dah boleh kuasai apa tu singkaf, apa tu repetisi. Okay, gaya bahasa singkaf, gaya bahasa repetisi. Kita tengok bahagian 6 ni penilaian berdasarkan buku komponen sastra kamu yang kecil tu. Buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Dekat sajak Ku Ingin Berterima Kasih juga muka surat 12. Okay, sekarang ni kamu cuba baca di rumah mengikut intonasi yang betul. Cikgu cuba 2 rangkap. Okay. Mula-mula sekali kena ikut teknik dia iaitu kena baca dulu, faham maksud, tahu perasaan yang perlu digunakan, lepas tu tengok cara kita nak guna, kat mana kita nak berhenti, kat mana kita nak panjangkan sikit ikut kesesuaian perkataan. Okey, kita cuba. Ku ingin berterima kasih. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin. Api amarah pun terpadam. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup. Kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Okay, yang tu cikgu tunjuk contoh mendeklamasi saja. Kamu cuba baca di rumah dan tugasan kamu pula berkaitan dengan kamu kena apa? Kena analisis. Sajak aku ingin berterima kasih ni. Sebelum tu kamu kena deklamasi dulu. Kita tengok contoh deklamasi. Aku ingin berterima kasih ni. Okey. Semua bersedia?
Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu, jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu, ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudera, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di punduknya. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Okey, tadi kita dah tengok macam mana sajak dideklamasikan. Okey, sekarang kita akan terus ke slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ni slide yang sama. Kita tengok kat sini. Cikgu nak minta kamu deklamasi sajak ni. Lepas tu kita nak analisis sajak dengan menyenaraikan gaya bahasa, singkaf dan repetisi yang terdapat dalam sajak tersebut. Contoh repetisi kat baris. Okey, baris tu apa? Sekarang cikgu nak tunjuk kat kamu satu-satu. Okey, sekejap cikgu share semula bagi kamu nampak. Okey, kita tengok sajak ni. Kita akan analisis sajak ni. Kita nak cari singkaf, kita nak cari repetisi. Dan cikgu tunjuk word. Faham kamu nampak ni? Okey, kita akan mula perenggan satu dahulu. Perenggan satu kita tengok, kita baca dulu. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu, jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Okey, kita cuba cari, kita analisis gaya bahasa singkap atau repetisi yang ada dekat dalam perenggan pertama. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Ayat pertama, ayat kedua. Barisan pertama, barisan kedua. Sesekali ku ingin, ada perkataan ku. Ku ialah apa? Ku ialah singkaf. Singkaf ku. Jadi apa? Asal daripada perkataan apa? Singkatan dari perkataan aku. Okey. Baris seterusnya ada mu. Asal dari perkataan apa? Perkataan kamu. Kat sini ada mu. Okay. Baris seterusnya, jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Tak ada singkap, tak ada repetisi. Seterusnya, perenggan kedua atau rangkap kedua. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Okay. Diulang, sesekali ku ingin. Ada juga dekat perenggan satu tadi. Jadi kat sini ada repetisi. Okay. Sesekali ku ingin. Ada dekat rangkap satu dan rangkap dua.
Macam mana nak tulis ni? Cikgu nak minta kamu baca sampai perenggan terakhir dan kamu nak tulis macam mana? Okay, cikgu tunjuk dekat dalam slide. Dekat dalam slide, cikgu bagi contoh-contoh. Kamu tulis repetisi. Baris 1 pada rangkap 1 dan 2 terdapat pengulangan sesekali ku ingin. Kamu tulis macam tu. Repetisi, tulis dia. Kalau ada lagi repetisi, tulis lagi. Lepas tu tulis singkah pula, tulis nombor 1 kat mana baris dia. Okay, cikgu ada tunjuk juga contoh dekat Google Classroom kamu. Bila kamu nak hantar, tekan link tu, kamu akan nampak lah cikgu bagi contoh. Kena selesaikan tugasan ni lah, insyaAllah. Kita pergi bahagian seterusnya, itu peringatan tugasan. Okay, peringatan, klik pada gambar untuk hantar tugasan. Klik ni, gambar ni, dia akan datang ke Google Classroom. Okay, lepas tu, dia akan minta kita hantar yang mana satu kita nak join kelas. Kamu kena pilih ID yang sekolah bagi dekat kamu. Kalau cikgu guna ID cikgu, tekan kat sini, dia akan masuk ke bahagian Google Classroom. Kalau cikgu, dia akan masuk teruslah sebab cikgu yang buat. Kalau kamu, dia akan masuk bahagian kamu nak hantar lah. Panduan ni cikgu ada terang dekat grup. InsyaAllah cikgu akan bagi link lagi. Setiap hari cikgu akan bagi link. Okay, contoh cikgu bagi. Cara nak tulis kat dalam buku Komsas kamu. Contoh, Rabu, tarikh hari ni, tajuk analisis gaya bahasa repetisi dan singkong. Okay, repetisi apa? Tulis sampai habis. Lepas tu, tulis pula singkong apa. Bukan apa tu maksud dia. Maksudnya kat mana ada? 1. Kat baris 1, rangkap 3 ada repetisi perkataan ni tulis. Okay. Kalau kat singkong pula ada baris 1, rangkap 1 ada perkataan ku dengan mu yang berasal daripada perkataan aku dan kamu. Okey, yang tu saja cikgu tunjuk contoh. Semoga dapat membantu. Jangan lupa usaha-usaha, insya-Allah akan bagi jalan, Allah akan bagi jalan kat kita untuk kita selesaikan tugasan dan menambah ilmu. Pilihan kedua, kalau kamu tak boleh masuk Google Classroom, hantarlah dekat personal WhatsApp cikgu. Yang penting hantar, insya-Allah. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa pembelajaran kita hari ini cara deklamasi saja. Dengan intonasi yang betul dan tepat serta menarik. Yang kedua, gaya bahasa yang terbahagi kepada 2 yang kita sentuh. Kamu dah tahu komponen sastra tu apa, gaya bahasa tu apa. Kalau pelajar yang tak mengikuti dalam Zoom ni, kamu boleh mengikuti melalui video rakaman ni. Boleh mengikuti juga melalui slide. Kamu akan tahu apa tu komponen sastra. Itu sebahagian daripada bahasa Melayu. Kita ada komponen sastra. Lepas tu apa tu gaya bahasa? Dalam gaya bahasa adalah gaya bahasa singkong dengan repetisi yang kita belajar hari ini. Cikgu ingatkan semula singkong tu singkatan dari perkataan. Aku jadi ku. Okay, repetisi tu pengulangan perkataan atau rangkai kata atau ayat. Okay, contoh kat dalam sajak tadi ku ingin. Ku ingin. Setiap rangkap ada ku ingin. Tu ialah contoh repetisinya. Okay, sekian dulu hari ini. InsyaAllah tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Assalamualaikum. Terima kasih.